Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya mengharapkan anda semua masih lagi dalam keadaan sihat walafiat. Bagi mereka yang mengharungi atau tengah melalui proses melawan atau berlawan dengan penyakit, kita doakan anda syafakallah, semoga sihat dan sembuh dengan secepat mungkin, insyaAllah dengan izin Allah. Makanya setiap penyakit itu ada ubat, percayalah. Okay? Kita akan cuba memberi anda satu kuasa lagi pada malam ini, satu lagi empowerment. Itulah tujuan saya sebenarnya, supaya kita boleh berilmu dan sekurang-kurangnya penyakit yang walau bagaimanapun you dapat secara alami dahulu kita cuba, secara natural dulu kita cuba. Kalau rasa-rasa tak boleh, kita mesti bekerjasama dengan doktor pastinya, kan? Kita tak boleh just say saya punya, awak punya. Zaman sekarang ni kita kena tengok secara yang wholesome, secara yang bersepadu. Boleh? Minda, fizika dan apa saya kata? Minda, fizika dan rohania. Mifiro. Balik kepada fizikal dahulu pada malam ni, iaitu ada 15 jenis makanan. Dan mungkin termasuk minuman sekali atau buah-buahan apa you dengar aja. Kalau saya selalu kata, kalau you dengar berkali-kali perkataan atau bahan yang sama, berarti itu paling popular. Dan bukan takat popular saja, memang dah terbukti, berarti ramai orang dah mendapat manfaat. Dia tak salah kalau kita ambil pengalaman orang yang dah melaluinya dan mendapat kebaikan. Bahkan hari ini sepatutnya saya tunjuk result you. Yang saya pergi buat medical check up pagi ni lah, semalam tak salah saya dapat result. Semuanya pagi ni dah siap semua result tu. Saya akan tunjuk pada you macam mana daripada ni bukan kita kena bersyukur lah, kan, bukan kita nak cerita, nak menunjuk, tak. Saya nak bagi sebagai testimoni diri sendiri. Apa yang saya buat selama ni, apa yang saya cerita pada anda, saya terpaksa buat. Bahkan saya bermacam-macam yang saya cerita tu saya cuba juga, tapi ada sebahagian tu memang menjadi, ada setengah tu mungkin kena tunggu lama sikit. Jadi dalam 3 bulan 4 bulan lepas ni, yang saya cerita kat you tentang saya buat dengan sacha enchi oil, saya buat dengan celery, ingat tak, dengan barley, dengan beberapa D3K2 semua tu, saya menjadikan diri saya tu sebagai eksperimen. Sebab kan saya kata saya punya GFR, pernah dengar GFR tak? Kidney punya problem disebabkan oleh banyak sangat painkiller dahulu, disebabkan kena gout. Saya tak malu cerita. Semoga anda mendapat inspirasi bahawasanya saya kata insyaAllah Tuhan akan bagi peluang untuk reverse, dengan syarat kita berusaha, dengan syarat kita mau lawan. Jadi daripada GFR, siapa pernah dengar 55 tu tak? Daripada dulu 80, mula-mula masa okey sikit tu, lepas tu dah 5 tahun kena ubat painkiller, lepas tu masuk lagi 5 tahun yang kedua, berarti dah 10 tahun memang dia turun. Daripada 80 dia turun 70, dia turun 60, dia turun, dah panik lah saya. Sampai yang paling saya takut ialah dia turun ke 55 tu, kira tinggal maklumlah 55% lah lebih kurang, kan, dia punya filtration rate. Jadi sekarang kalau saya tunjuk pada anda nanti saya ambil lab test tu dah naik balik, lebih kurang saya eksperimen ni dah dekat 4 bulan nak masuk 4 bulan ya, genap. Saya mendapati result saya, syukur alhamdulillah, daripada 55 dia naik ke 77. Macam mana perasaan saya pada hari ini, dan semalam sujud syukur sangat-sangatlah. Dan anda yang dengar ni, saya memberi anda satu lagi harapan, bahawasanya siapa yang kata kidney failure tu sampai tak boleh reverse langsung, itu adalah satu pembohongan yang besar sangat. Saya tak kira lah orang percaya tak percaya, tapi saya percaya. Kenapa saya percaya? Sebab saya sendiri adalah eksperimen, dan bukan soal pasal produk ke apa-apa, tapi dari sudut penyakit, dari segi kesihatan, kita tak boleh jual beli, tak ada harganya, tak ada nilainya. Bagi saya, bila atas pada 60, berarti kita dah hampir balik kepada nak normal, kan. Kalau you tengok result dia tu, dia mahu kita atas pada 60. Kalaupun you sakit ataupun ada kecederaan ataupun kerosakan kidney, jangan bawa pada 60. Faham? Jadi saya syukur sangatlah, dan saya juga nak mendoakan kepada sekalian supaya anda sentiasa beranikan diri untuk buat benda-benda yang baik. Baik, nombor 1, ready? Ialah kita mulakan dengan sayur dan ulam-ulaman dahulu. Yang ni dia lebih
dimulakan dengan green leafy vegetable dahulu yang mustahak untuk nak membetulkan penyakit diabetes. Okey, sudah kita kenal pasti gula memang tak boleh. Apa yang ada gula secara nampak mata kasar ataupun terselindung, asalkan ada gula dalam tu ataupun high fructose corn syrup yang tulis kat situ, confirm tak boleh. You jangan rapat langsung. Lepas tu benda yang susu sama juga macam kanser semalam, tapi daging dengan dengan ikan ataupun yang bermata berkaki tu untuk sementara waktu you stop dahulu. Okey, namun malam ni ada kelonggaran sikit saya bagi untuk diabetes, tidaklah seserius. Maksudnya bukanlah tak seserius kanser, tapi dari segi makanan tu ada diluangkan sikit. Kalau you nak makan telur, nak makan ikan, ada waktu yang saya benarkan. Sebelum saya lupa, ambil nota ni 2 kali seminggu. Maksudnya untuk ikan, dan 2 kali seminggu lagi untuk telur. Faham tak? Telur ni lah, telur yang kalau boleh telur itik, telur ayam kampung. Anyway, itu nombor 1. Tapi dari sudut ulaman dan sayur-sayuran yang menghijau, sama juga you kena belajar ambil yang cruciferous, yang cauliflower, broccoli, cabbage, bok choy, dan yang paling popular selalu saya kata semalam pun saya dah sebut, spinach, iaitu bayam. Jadi yang tu tak payah you pening kepala. Untungnya kita belajar dengan D&D diet ni, dia satu jenis diet, dia boleh menolong bantu dengan sebaran penyakit yang beberapa, bukan untuk satu jenis penyakit saja. Itu untungnya you belajar tentang pemakanan melalui tumbuh-tumbuhan ni. So itu nombor 1. Okey, jangan lupa ya. Nombor 2 ialah whole grain. Orang diabetes yang bagus ni, yang bagus dulu yang terbaik dulu. Okey, whole grain maksudnya bijirin yang tidak dipolish. Berarti kalau beras putih biasa kita tu out lah. Untuk kalau you nak betul-betul cepat baik. Lagi-lagi pula zaman sekarang ni saya dah berkali-kali dengar perkataan arsenik yang dijumpai dalam beras putih. Beras biasa, beras yang kita, walaupun saya kata kalau buat nasi sejuk boleh, tak payahlah nak tunggu buat nasi sejuk sebagainya, you ambil ni sekarang saya nak cerita basmati, dia panggil basmati. Basmati ni ada satu jenis, kalau boleh you ambil yang brown punya. Dia pun ada 2 jenis, ada yang putih, ada yang brown. Dia punya glycemic index pun lebih rendah daripada yang beras biasa. Tahu glycemic index tak? Glycemic index adalah satu atau apapun yang you makan tu, kalau you ambil dia cepat naik. Kalau lagi tinggi figurnya atas pada 70, tak usah ambil langsung. Nasi lebih kurang 63 ke 68 ke. Kalau nasi putih tu 73. Kalau nasi basmati tadi tu lebih kurang 50 ke 55 sahaja. Dia rendah lah. Kalau ambil brown rice biasa, bukan basmati punya, lebih kurang 68 dia punya glycemic index. Saya ulang, beras putih 73, dah atas daripada 70 is no good. Okey, bawah pada 70 boleh secara sederhana. 68 beras brown rice. Tapi kalau nama basmati je mahal sikit lah kan, lebih kurang 50-55, yang tu memang dah boleh lah. Kenapa? Dia adalah diiktiraf sebagai resistant starch. Maksudnya kanji yang boleh kita makan lambat dihadam, maka dia kurang nak kena diabetes. Lagi pula dia menjadi prebiotik kepada bakteria yang baik dalam perut kita. Sebab tu dia mahal sikit. Okey. Dan hati-hati kalau you malam ni nak juga makan berbentuk macam nasi ni, kajian mengatakan kalau you boleh ganti dengan quinoa. Pernah dengar quinoa? Quinoa ni kalau kita biasa dengan nasi, dia rasa macam pelik sikit, dia kecil-kecil, halus-halus, bulat-bulat. Pernah dengar kan? Quinoa boleh. Sebenarnya quinoa ni bukan bijirin, dia lebih adik-beradik dengan spinach sebenarnya. Dia lebih ke arah sayuran. Orang kata cousin kepada spinach. Dahsyat lah kan, dia ada fiber, dia ada protein, dan langsung fat tak ada, banyak B vitamin, so bagus lah. Ada satu lagi nama, ada jual dah pun sekarang, cauliflower punya rice. Dia orang buat dalam konsep, bila you rebus ataupun you tanak cauliflower ni, dia boleh jadi bila siap nanti macam nampak betul-betul macam nasi. Boleh tak? Saya pernah makan ni, sedap juga, tapi kena biasakan lah. Orang-orang kampung saya tak tahu boleh tak ni.
Ada lagi 3 jenis saya tak pernah pakai, tak pernah dengar. Nama Frike, nama Faro, nama yang Jepun ni Shirataki Rice yang buat noodle tu kan. Kalau you pergi Japanese restaurant kan, dia buat noodle yang putih tu. Yang tu pun boleh makan. Ganti beras putih biasa. Okey, cukup. Saya dah bagi tentang whole grain. Nombor 2, nombor 3, berries. Semua jenis berries orang diabetes, yang terbaiknya ialah blackberries. Lagi gelap saya kata lagi bagus. Nampak tak? Dia bagus untuk kanser, dia juga bagus untuk diabetes. Tak salah kan? Jadi kebetulan you nak jaga diri untuk nak menahan belum kena diabetes, ambil banyak berries. Strawberries, blackberry, raspberry, semua berries boleh. Okey, terutama sekali yang saya kata blueberries ataupun blackberries. Okey, sebab dia banyak antioksidan, tu satu, tapi dia terkenal untuk mententeramkan you punya gula dalam badan you. Yang penting kita nak maintain dia supaya dia tidak begitu tinggi atas 6-7 punya unit tu kan. Barang diingat, saya selalu kata jangan panik kalau you terlepas sedikit pada sempadan dia. Ramai orang kalau doktor kata, oh awak tak boleh atas pada 6, kalau 6.5 ni you dah mula nak kena tambah ubat semua. Sabar sebab kita dalam body kita dia naik turun sikit sebanyak, terutama sekali belah pagi. Kalau dia meningkat sedikit, itu dia panggil Down syndrome. Down tu maksudnya subuh punya konsep, subuh punya reaksi. Bila body tu nak bangun, dia nak gula lebih. Jadi kalau you check darah awal-awal pagi kalau tinggi, you jangan panik. Kalaupun dia 1-2 unit tertinggi sikit daripada yang normal, you jangan panik. Kecuali kalau campur tolak pagi, malam, siang semua atas pada 9-10, mungkinlah you kena buat sesuatu dengan segera. Okey, faham tu? Beans, next one, beans. Semua jenis kekacang, semua jenis kidney beans lah, chickpeas, pernah dengar? Kacang kuda lah. Semua jenis kekacang kecuali kacang tanah. Saya dah kata kalau you nak main dengan lentils, lentils apa? Dal, ataupun you nak ambil dengan legumes. Tahu tak legumes ni macam itulah, macam kacang bende, kacang panjang, kacang apa lagi saya pun nak sebut tak tahu, kacang-kacang yang panjang-panjang tu lah. Okey, edamame semua tu boleh sangat-sangat. Okey, baik, sambung. Citrus fruit, semua jenis citrus fruit digalakkan untuk orang diabetik, termasuk orange, lemon, limau. Tak kira limau besar, limau kecil, grape seed yang masam tu pun okey. Tapi yang kat Malaysia ni asalkan limau, jangan diinjek apa-apa pewarna ataupun pemanis. Okey, cukup. Zaman sekarang ni masya-Allah sampai buah pun dia orang injek juga. Baik, sambung. Oat, lagi sekali oatmeal. Yang banyak fiber tu, tapi oatmeal yang tidak ada gula, yang langsung orang panggil original oat. Okey, orang diabetes jadikan ia sebagai makanan, cuma tak boleh bubuh susu biasa. Kena bubuh susu apa? Ramai orang masih tanya saya, doktor boleh tak saya pakai Aniline lah, pakai brand-brand, tak tahu lah, asalkan susu out. Okey, cuba faham, tak payah tanya-tanya lagi, boleh tak? Okey, yang boleh ialah susu daripada almond milk kan, susu bijirin banyak, susu daripada barley, susu daripada beras pun ada sekarang, susu daripada banyak kekacang lain. Kacang soya kalau yang original, yang organik, one of the best. Saya ulang lagi sekali, ramai orang takut kepada kacang soya. Satu lagi pembohongan, sebab Tuhan jadi kacang soya tu kalau tak dimodify jadi GMO oleh gergasi Monsanto semua ni kan, rupa-rupanya sebab tu tempe is the best. Salah satu makanan saya nak sebut lagi sekali kejap lagi kan. So kalau you boleh, kalau dia kata organik punya soya, ambil susu dia tu. Okey, campur dengan oat, lepas tu you bubuh berry sikit, nak bubuh honey ke sikit, no problem, you makan lah. Okey, alright. Next, kalau boleh, semua jenis MCT oil, minyak kelapa lah, minyak olive lah, minyak kelapa sawit lah. Okey, virgin coconut, ataupun yang selalu saya kata minyak kelapa sawit yang merah tu, one of the best. Zaman sekarang ni ada habatus sauda punya oil pun. Zaman sekarang juga ada moringa oil. Of course, tak lupa kepada sachanji oil. Takkan you lupa kan? Is one of the best. Okey, cuma terlalu banyak orang dah mula buat fake. Okey, ada minyak yang saya dah dapati tidak ada minyak langsung dalam tu. Saya ingat dia dah ganti minyak lain tu. Okey, kesian siapa-siapa yang terpedaya. Omega 3 ni saya nak sebut ni very important. Zaman dulu masa fatty fish yang berlemak,
Sekarang pun kalau you boleh masih lagi, saya duk sebut tak boleh makan, tapi kawan saya kata, Din, kalau hang pi kat belah Pahang ke mana-mana, kalau ada ikan kelah ke, ikan apa lagi, ikan patin ke kan, yang air sungainya mengalir betul, jadi dibela cara natural, bukan dalam sangkar, tak bagi pellet makan, good, ambil, no problem. Saya suka tu. Kalau boleh you supply kat saya juga, okay? Sebab ikan one of the best, minyak ikan is one of the best omega 3 sebenarnya. Cuma sekarang sejak rezeki kita jumpa RX 369 tu, dia berbelas kali ganda lebih power omega 3. Itu membuktikan Tuhan tu maha kaya, okay? Dia bagi kepada sesiapa dia nak pun. Next, walnuts. Kacang walnut, kacang apa lagi, Brazil nut, itu saya sebut apa, semalam pun saya sebut apa tu, pecan, okey. Lepas tu ada, sekarang saya nak tambah sikit, ada nuts yang bagus untuk orang diabetes, namanya cashew nut. Pernah dengar cashew nut? Okey, of course. Biji janggut kan, so boleh tambah tu. Lagi satu, pumpkin, you dah dengar kan? So buah dia tu adalah boleh dibuat sayur, boleh dengan santan sekali, masak lemak, no problem. Bubur dengan daun keledek tu, cun betul-betul makan. Tak payah makan dengan nasi, makan dengan apa tu, labu tu cukup. Lepas tu bila free, rasa-rasa lapar, telur apa-apa sikit, bila buat fasting masa siang tu kan, kalau you buat, orang panggil intermittent fasting katakan, bukan fasting puasa betul, tapi cuma nak control diet you boleh masa lapar tu ambil apa dia panggil pumpkin seeds, very good. Biji pumpkin tu, labu tu. Baik, seterusnya tomato. Pernah dengar? Of course. Jangan lupa kena apa? Kena masak atau kena bakar, panaskan dia dahulu. Okey. Lepas tu dark chocolate, lagi sekali dark chocolate mainkan peranan yang penting. Ada sikit nota untuk siapa yang tanya saya nanti, lain kali, Dok, boleh ambil stevia tak? Jawapannya boleh. Dan kalau dibandingkan yang lain-lain, I rasa apa tu, artificial sweetener ni, sweetener yang dibuat secara sintetik seperti Splenda, Equal, seperti aspartame, semua tu tak payahlah. Okey. Nombor satu, dia membahayakan diri sebab ada kuasa untuk jadi kanser kalau disalah guna. Stevia okey, no problem. Honey okey. Berapa banyak nak minum honey dan sebagainya, takkanlah sampai sebotol kot. Sepatutnya lah bagi rasa teh atau kopi you jenis yang nak kena manis juga. Tak tahu kenapa you tak boleh, tak mau gula langsung. Belajarlah tak payah gula, betul tak? Tak payah manis, tapi boleh letak. Kalau you nak buat apa tu, dengan apa, ginger, turmeric dengan halia semua tu kan, ginger tu dengan apa, bawang putih nak campur-campur sikit, nak bubur kayu manis semua tu, nak bubur lemon lagi, you boleh masuk dengan honey, barulah sedap sikit. Itu masuk akal lah. Okey, baik, sambung sikit lagi. Prebiotic, semua jenis buah-buahan yang saya nak list pada you nanti, ada yang top, ada yang second line. Maksudnya kalau dapat yang top ni dahulu, saya habis buah tu lah terus ya. Okey. Buah yang digalakkan, tapi kebanyakannya semua ni kena import pula. Boleh tak kita cari yang peaches, blueberries, apricot, apple, orange, kiwi, buah pear, buah cherry, buah strawberry. Semuanya macam dia orang tak buat kajian lah kat Asia ni kan. Banyak sebenarnya buah-buah kita kat sini seperti pineapple, apa tu, nanas, mango, watermelon, pisang, kalau ada apa tu, raisin, kismis pun. Tapi semuanya lychee dengan kurma-kurma semua ni yang list start daripada nanas tu, you kena hati-hati sikit. Bukan saya kata tak boleh untuk orang diabetes, tapi ada jenis yang sampai terlalu manis melecah. Dulu saya kata okey, manis pun okey, tapi sejak saya buat kajian demi kajian ni, rupanya zaman sekarang ni dia modify lagi. Dia dah sejak 4-5 tahun ni ada yang orang Thailand terutama sekali, dia orang boleh buat punya manis, punya besar buah tu sampai macam artificial. Tahu tak artificial? Macam tak berapa serius buah ni. Macam jadi keluar daripada kelang pula buah ni. Kalau macam tu you kena hati-hati sikit. Okey, sebab manisnya tak masuk akal, merahnya tak masuk dek mata, tak pernah tengok color sampai terang macam tu, you kena hati-hati. Itu saja maksud saya. Kalau yang boleh pendekkan cerita, buah tu jangan manis melecah ataupun manis meleting, kata orang apa Kelantan. Faham tu? Alright. Tapi buah tadi yang you dengar, peaches, apricot, apple, semua tu,
Kalau dia rasa macam mana pun boleh makan, sebab dia jarang-jarang orang inject dalam apple. Orange saya belum tentu. Kiwi masih okey sebab overseas punya food ni. Buah pear, buah cherry, buah strawberry. Strawberry saya tak tahu. Ada banyak sekarang ni orang kata insecticide pula kat luar, so hati-hati. Faham tu? Buah tu semua boleh makan. Baik, kita sambung. Ada 3 lagi bahan yang terbaik, iaitu namanya fermented food. Makanan yang telah dijadikan fermentasi, telah ditapaikan dia. Okey, itu boleh. Berarti kalau sikit-sikit tapai nak ambil tu no problem lah. Tapi yang penting saya masukkan ialah tempe. Kalau overseas macam orang yang suka kimchi, ataupun overseas tu pernah dengar sauerkraut kan, asal-asalnya semua ni daripada sayur-sayuran. Dia cuma peram dia bagus. Okey, tapi jeruk-jeruk yang kat kedai-kedai, kalau you tengok kat tepi-tepi jalan tu, hati-hati sebab dia ada masuk borax ataupun boric acid. Jaga baik-baik itu bahayalah. Avocado bagus, sweet potato bagus, yam, keladi bagus kalau dibandingkan dengan kalau ubi kentang. Yang ni lebih bagus daripada ubi kentang untuk orang diabetes. Sweet potato dan yam, keladi. Dan kita tutup cerita dengan benda ataupun makanan yang harus ditolak ke tepi. Ready? Saya laju sebab yang ni mungkin you dah tahu pun. Kalau you dengar dan you tengok tulisan dia tulis low fat, dia akan tulis low fat biskut ke, low fat makanan ke, semua dia tulis kat depan tu low fat ni, jangan pegang langsung. Pasal apa? Kalau pergi supermarket dia tulis low fat, yang package food yang telah dimasukkan dalam plastik ataupun di dalam ni lah, paket-paket yang bertarikh luput, semua tu tolak ke tepi. Pasal apa? Semua bila low fat tu dia dah ganti dengan high fructose corn syrup, maksudnya dia ganti dengan gula, confirm. Number 2, sauces. Sauce. All the sauce yang kalau you ambil macam ketchup ataupun ketchup, maksudnya yang kalau you tengok tomato ketchup ataupun semua jenis kecap-kecap tu, hati-hati sebab mereka confirm semuanya ada preservatif, ada gula dan ada garam dan ada lemak lagi dalam tu. Hati-hati Barbecue sauce pun sama juga. Siapa yang suka makan barbecue ataupun suka pakai barbecue sauce atas makanan mereka, hati-hati sebab 40% daripada barbecue sauce tu terkenal, dah dibuat kajian, adalah terdiri daripada gula. Okey, sambung lagi. Salad dressing. Salad tu bagus, tapi dressing tu, sebab tu kadang-kadang kalau saya beli satu set tu, dia datang dalam Tupperware ataupun plastik case tu kan, plastik container tu kan, dia dah siap campur dia punya daun-daun dia, dia punya sayur-sayur dia, semua dah cantik dah, tapi dia bagi dalam paket. Sos tu you baca elok. Okey, kalau terpaksa bubur sikit, sebab confirm kadang-kadang dia letak mayonnaise lah, Thousand Island lah, pastinya ada sugar lagi. Okey, kita kan nak baikkan diabetes ni. Lepas tu sup yang dipackagekan juga dalam tin ataupun dalam apa-apa kotak yang special ni, pun ada gula juga dalam tu. Heran sup pun memanglah, sebab tu dia sedap, ada pengawet pewarna saya tak tahu. Okey, tapi selalunya preservatif mesti ada. Baik, canned fruits, yang ni teruk. Kalau buah yang datang daripada tin, siap. You pernah makan tak buah dalam tin? Buah lychee ke, buah nanas lah, buah rambutan lah, sedap bukan main. Basuh lah sampai 3 kali pun dia punya gula tak habis juga. Berarti apa? Teruk lah kan. So jangan tempoh lah kalau you nak baik cepat. Lepas tu bar, tak protein bar kan, kalau orang nak bagi bertenaga ni, dia pergi beli yang bar dia tu macam coklat bar tu kan, semua dalam tu apa nama dia, granola, brand-brand dia tu, coklat bar ni semua memang confirm ada gula. Sport drink, semua jenis minuman minuman sukan out, okay, confirm ada high fructose corn syrup. Smoothie, kalau you pergi kat tepi-tepi ni lah, kedai mall atau airport semua tu kan, dia ada kedai yang jual buah-buahan, kononnya fresh semua. Buah tu fresh betul, tapi bila dia masuk dalam dia punya blender tu, cuba you tengok apa dia masuk. Kadang-kadang dia akan tuang sesuatu dulu, saya tak tahu apa, tapi nampak macam
macam honey ke, macam, tapi sebenarnya bukan honey of course. Lepas tu you tak perasan nanti dia akan bubuh krim pula, ada whip apa-apa lagi, yang tambahan tu lah yang bahaya sangat. So kalau boleh tak payah, okey. Kecuali you tengok daripada mula dia buat sampai akhir tak masuk lain kecuali buah yang you minta saja, faham? Lepas tu ada yang tak boleh sangat-sangat ialah fruit juices. Walaupun saya benarkan D&D diet ada makanan yang berbentuk buah pagi tu kan, ingat tak? Tetapi bukan jus dia. Jus is out sebab you perah kebanyakannya keluar betul-betul tinggi dengan gula. Jaga baik-baik. Lepas tu french fries. Tahu french fries? Okay, of course. Ni apa tu, kentang yang digoreng, confirm dia ada tinggi dengan dalam lemak yang digoreng pula tu. Lepas tu french fries tu bila digoreng macam tu memang tinggi dengan dia punya apa tu, glycemic index. Kentang kan tinggi daripada sweet potato dengan apa satu lagi saya kata tadi, yam, keladi. So hati-hati dengan french fries. Okey. Kalori tinggi juga tu. Okey, lepas tu semua yang biscuit, yang cookies, yang dalam tin ke, dalam paket ke, secantik lagi cantik design dia, lagi dia kata itu ini, confirm you tak ada tempoh dia. Okey. Baik. Kata tadi granola bars tu saya nampak sini ada 7 tablespoon sugar. Dalam satu bar tu ada berapa? Ada 7 tablespoon. All white, benda yang bertulis, bukan bertulis, you nampak putih, bread, roti yang putih, nasi atau beras yang putih, ataupun tepung yang putih melepak, tolak ke tepi. Okey. Ada lagi 2 saja. Ready? Potato chips. Tadi french fries. Okey, lepas tu kentang yang digoreng tu. Sekarang pula apa dipanggil? Potato, kentang yang jadi chips. Tahu tak? Yang masuk dalam apa tu, paket yang bulat tu. Kadang-kadang you habis satu balang tu, satu bulatan tu habis. Okey, tolonglah jaga sikit-sikit sebab yang ni dikonfirm. Ada satu kajian mengatakan dia orang dah pandai. Kebanyakan yang saya cerita baru 5 minit lepas ni, semuanya kalau dalam kelongsong tu ada paket semua tu, dia ada dipanggil bliss point. Saintis sampai ada dibayar banyaklah bayaran dia orang tu, consultation dia, untuk keluarkan formula yang nak dicampurkan di mana you dipaksa jadi ketagih. Saya ulang, you bukan dipaksa lah, you diletakkan dalam situasi bila you kena je satu, you mesti nak kena lagi 5. Kena je 5, you nak lagi 15. Dan bila dah habis satu paket, you confirm nak cari lagi satu paket lagi. Itu dinamakan lebih teruk daripada drug. Cuma dia tak iktiraf sebagai kita ambil dadah lah. Jadi kita tutup cerita pada malam ni dengan yang paling banyak, yang paling you kena risau ialah soft drink. Sebab ramai anak-anak muda sekarang, kenapa dia kena lebih awal peringkat umurnya sekarang diabetes, ialah mereka terdedah kepada soft drink. Tahu tak soft drink? Minuman inilah yang bersoda, yang pergi tengok wayang, yang pergi sonok-sonok minum sambil-sambil dengan kawan. Sebutlah nama-nama yang dalam can tu, semua tu, all those soft drink. Masya Allah, kalau you tahu, memanglah kan, ada orang kata satu can Coke ataupun Sprite ke, ataupun brand-brand yang famous ni, apa lagi brand Pepsi ke apa, tak payah kita malu lah. Okay? Saya tak tahu berapa, setengah orang kata sampai 8 sudu, setengah orang kata sampai 12 sudu. Saya pun rasa tak payah 8 ke 9 ke 10. Kalau 2 sudu pun itu sebenarnya maksimum gula kita boleh makan sehari. Saya ulang, 2 sudu, tablespoon pun tak apa, nak bagi lebih sikit. Kalau kata teaspoon rasa macam sedih pula, tapi sebenarnya orang buat kajian cuma 2 teaspoon aja. Saya bagi you all 2 tablespoon pun, kalau you dah jenis suka benda bergula, 2 tablespoon tu tak cukup, betul tak? You mesti ambil lebih daripada tu. So malam ni tolong tukar pendirian anda tentang apa tu gula ni. Please make sure. Sebab apa? Paling senang orang bermasalah buah pinggang, masalah mata jadi buta, tangan jadi tak rasa, kaki boleh dipotong. Pernah dengar kan? Kidney dah saya kata tadi, jantung lagi boleh kena heart problem, apa lagi masalah ni lah, apa tu, libido lagi. Sepatutnya saya tak sebut ni, tapi semua orang tahu kan, masalah diabetes ni. Lepas tu apa lagi, masalah macam-macam, kebas, saraf-saraf mula semua dah rosak, berkudis, macam-macam lah. Okay, jadi
Yang paling ramai sekarang yang bermasalah ialah sebenarnya bukan kanser, tapi sebenarnya diabetes. Okey, itu belum sempat saya cerita tentang 3 serangkai lagi yang dinamakan high cholesterol dan high blood pressure. Tapi cukup dulu untuk diabetes. Belajar 15 yang teruk, 15 yang terbaik saya dah beritahu tadi. Yang lain tu gunakan fikiran yang waras. Make sure anda menjaga minda anda dan juga rohaniah, dan kita insyaAllah akan reverse balik diabetes. Saya dah kata diabetes dah boleh reverse, dah boleh dikembalikan kepada sedia kala kalau you ikhtiar secara serius. Okey, kita doakan kepada sekalian, semoga anda dalam keadaan sihat walafiat dan dunia anda bahagia selalu. Okey, dan akhirat kita bersama ke syurga. Boleh? Okey, let's go and feel happy. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimmune terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai. Saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey,